Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini, insya-Allah dengan suara yang jelas, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat kurnia-Nya kepada kita. Tiap-tiap hari kita menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap saat yang berlalu itu, kita tidak melaluinya. Kita tidak melalui setiap detik yang berlalu itu, melainkan kita menikmati nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya dengan taat, dengan taat, tunduk, patuh, serah diri kita kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita masih dapat bersama meneliti, kita membaca, kita cuba memahami kalam para ulama kita ini. Moga-moga kita mendapat faedah di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih lagi lah kita mendapat faedah, keuntungan yang besar di hari akhirat kelak. Atas dunia ni, tuan-tuan sekalian, dia berbentuk ujian belaka. Senang pun ujian, susah pun ujian, sihat pun ujian, sakit pun ujian juga, kaya ujian, miskin pun ujian juga. Ujian belaka, tuan-tuan sekalian, atas muka bumi ini. Tuhan beri kelebihan kita pun ujian juga, nak tengok kita. Kita bersyukur ke kita kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Serba-serbi. Kita bersyukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar dengan segala ujian. Orang kaya dia kena bersyukur, ya. Orang miskin dia kena berusaha, dia kena bersabar. Nah, ujian Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tempat hakikinya untuk menuai segala keuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di akhirat. Atas dunia tak kira lah, mana-mana pun ujian belaka. Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan mati, mati sebagai makhluk, hidup pun sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan untuk menguji kita, nak menguji kita siapakah di kalangan kita ini yang paling baik akan amalan dia atas dunia ni, tuan-tuan sekalian. Jadi kita sambung balik bacaan kita atas kitab Al-Jihad ini. Pengarang menakalkan kata ulama, al-jihadu haqiqatuhu al-ijtihadu fi husuli ma yuhibbuhu Allahu minal iman wal amali salih wa min daf'i ma yabghaduhu Allahu minal kufr wal fusuqi wal 'isyan. Jadi ungkapan yang dibacakan sebentar tadi, tuan-tuan sekalian, dia merupakan rumusan pada pandangan sebahagian ulama sebagai apa yang dimaksudkan sebagai jihad. Jihad
Hakikatnya ialah al-ijtihad. Al-ijtihadu. Al-ijtihad ni maknanya dia bahasa dia sungguh-sungguh. Istifragu syai'i, dia bersungguh-sungguh berambisi. Itu mana ijtihad. Abi orang nak pergi takat ni. Itu mana bersungguh-sungguh. Dia mencurahkan, kalau bab ijtihad dari sudut nak mengeluarkan hukum, para ulama ni dia melakukan ijtihad tu, maknanya dia menumpukan seluruh tenaga fikiran dia ni, meneliti dalil-dalil Quran, dalil-dalil sunnah, tengok betul-betul sampai mengesuk dah, puas hati dah, tak boleh lebih lagi dah. Lepas tu, inilah hukum dia. Itu mana al-ijtihad dari sudut bahasa. Dia sungguh-sungguh ni sampai pekat mengesuk dah, dia nak pergi dah, untuk fikir-fikir ini tak jawapan dia. Mengesuk lah bahasa Terengganu. Habis sup dah, habis king. Habis king lah tengok nak sebut lah ni. Habis king lah lagi. Itu mana jihad ni al-ijtihadu, hakikatnya adalah al-ijtihadu, bersungguh-sungguh sampai habis ngesuk pada apa? Fi husuli ma yuhibbuhullahu minal iman, pada mendapatkan apa yang Allah sukai daripada perkara-perkara keimanan. Itu sungguh kita. Level mana lah sungguh kita ni? Dari mana lah? Ngesuk Allah, jauh sangat tu, tak apa orang ngesuk tak. Level mana tak tahu dah. Kalau nak periksa, nak periksa SPM, pada ni masa dia dah periksa SPM, macam mana kesungguhan dia untuk berhadapan dengan peperiksaan SPM tu. Sungguh tak, level mana sungguh. Ni baca dah sikit, ni pagi baca, petang baca, malam baca. Itu kan berbeza dari segi kesungguhan itu. Memperhabiskan waktu itu, memenuhi waktu yang berlalu itu dengan baca. Sebab nak berhadapan dengan soalan peperiksaan. Itu bab periksa. Kita tengok tingkatan orang yang berusaha. Jadi bab jihad ni maknanya dia ngesuk dah, dia bersungguh-sungguh betul pada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, daripada perkara keimanan. Sungguh dah, puasa sungguh, sembahyang pun bersungguh, mengerjakan haji bersungguh. Bukan sekadar lalu je. Hidup tak sungguh mana? Hidup lalu saja, hidup pagi petang, lalu saja. Tak ada kesungguhan dalam memenuhi masa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saja. Kata pergi kelas lagi, budak-budak lain lah. Saya baca bila tadi, tingkatan 2 rasanya, tak silap ni, subjek sejarah. Tak silapnya hampir 90% dalam kelas tu atau kertas kosong. Budak-budak ni atau kertas kosong, tuan-tuan sekalian. Manakala kita fikir di sekolah buat apa? Sekadar lalu je ke sekolah itu, sekadar wujud je dalam kelas tu, hadir je dalam kelas itu. Tapi dari segi isi dia, dari segi fikiran dia, dari segi hati dia, wallahu a'lam duduk di mana. Maknanya sekadar hadir je lah. Lepas tu tidak ada pemberatan dah, tak berat dah. Bab ilmu ni tak berat mana dah. Masing-masing nak jadi pengaruh belaka. Pengaruh influencer, nak jadi influencer. Waktu lah banyak duit jadi. Senang, duit senang, pandai cakap. Dah.
pandai susun percakapan, pandai meneliti isu-isu orang nak dengar dalam masyarakat. Itulah tuan-tuan sekalian. Jadi pengaruh. Pandai market, pandai promosi, pandai memujuk, memujuk suruh beli dan sebagainya. Inilah kerja hak laku. Kita memang inilah. Dia tak ada target nak jadi pempengaruh saja. Jadi pelajaran-pelajaran ni tabu. Itu baru sejarah. Kau sakit lagi. Guna matematik, matematik tambahan, kena fizik, kena kimia, biologi. Tak gila ni kepala. Dah tak ada kesungguhan. Itu bab belajar tuan-tuan sekalian. Ni bab agama ni. Al-jihadu haqiqatuhu al-ijtihadu fi husuli ma yuhibbu Allah minal iman. Kesungguhan. Kita tengok benda yang ulama kata ni, dan kita tengok dalam masyarakat kita. Masyarakat kita ni macam mana lah bab jihad ni, kesungguhan, kesungguhan untuk memperolehi apa yang Allah suka. Tengok masyarakat secara umum. Tapi sebelum tu tengok diri kita dulu. Level mana kita ni. Kita pun dah bersungguh juga. Kita pun dah bersungguh juga. Atau lihat anak kita, biarlah anak kita pun dah sungguh. Kita pun dah menyungguhkan dia juga. Sama-sama dah sungguh. Jadi sedar belaka. Jadi sedar belaka tuan-tuan sekalian. Masyarakat sedar. Kita ni sebagai pemimpin di rumah sedar juga. Pemimpin masyarakat sedar juga. Tak cara juga benda-benda gini. Bila ni ulama dengan artis kalau ulama, kalau mufti tuan-tuan sekalian, kalau mufti pula kena tegur. Kalau mufti tu betul, hak betul pula kena tegur. Kalau salah, tak payah tegur. Salah, betul dah. Akhir zaman, betul dah itu. Betul dah tuan-tuan sekalian. Itulah sesuatu perkara yang salah, ada mufti tegur, mufti ni kena betul. Hak salah tu jangan betul. Kalau siapa hak itu, siapa dah buat nak akhir zaman tu, yang betul dikatakan salah, yang salah dikatakan betul, yang salah dikatakan betul. Dah, hak salah kata betul. Orang sepatutnya bagi keadaan tu. Dah. Kalau bank ribawi, bank yang mengamalkan riba, patutnya betul keadaan bank tu, supaya semua orang boleh kerja dalam keadaan turut syarak, ikut syarak dan sebagainya. Tapi tak ada sebut pun pasal riba. Bank tu sepatutnya menjalankan perniagaan ikut syarak. Tak ada pun tegur tu. Tegur ni mufti patutnya selesai. Bagi satu pendapat sampai pendapat tu jelas. Jangan bagi separuh je. Banyak lagi pertimbangan lain yang pekerja-pekerja bank ribawi itu perlu lihat juga. Kena bagi penyelesaian kepada masalah dia tu. Bagi kita penyelesaian kepada masalah tu ialah bank tu kena jadi Islam. Itulah zaman Rasulullah SAW dah. Riba orang kan laksana riba. Beri pinjaman orang kaya, orang kaya beri pinjaman kepada orang miskin, lewat banyak kena. Nabi betul hak mana se? Nabi betul hak mana se? Itulah kita kena faham balik tu. Riba-riba ni bukan zaman kita je. Bukan zaman kita. No. Zaman Nabi ada dah. Cara menindas orang miskin dengan memberi pinjam. Pinjam tak ada piti. Itu dah nak bayar. Kita tambahkan lagi pula di kesengsaraan dia. Islam datang dengan ta'awun, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong dia. Tak boleh bayar.
Fanaziratun ila maisarah. Mungkin tangguh dia sampai dia senang. Kalau tak boleh bayar juga, ibrah. Ya, ibrah. Lepaskan dia. Ya, lepaskan dia. Itu ihsan ya. Yang terbaik dia. Ya. Ihsan kita. Tapi kalau nak juga tak ada masalah. Beri tangguh ke dia. Beri tangguh ke dia. Selagi kita beri tangguh dia, pahala kita. Sebab memudahkan orang Islam tu, memudahkan saudara kita. Ya. Kita banyak dah lain tu. Tidak bayar pun kita boleh makan dah. Tidak bayar pun kita ada rumah dah. Boleh bayar rumah dah. Tidak bayar pun. Tidak bayar pun kita dah selesa dah. Tapi kita tak mau. Nak menyusahkan dia, pun bayar. Islam datang dengan anjur supaya beri tangguh kepada suatu masa di mana penghutang itu senang, mudah kira. Kita mudah kira. Jadi setakat mana sebenarnya tuan-tuan sekalian kita ni lah fi husuli ma yuhibbuhullah minal iman, pada mendapatkan apa yang Allah suka daripada keimanan, perkara-perkara keimanan. Allah suka tukar. Allah suka apa? Ajaran dia itulah. Ajaran dia, perintah dia, awamiruhu wa nawahihi, itulah perintah dia, kita turut. Larangan dia kita jauhi. Itulah perkara keimanan. Hasil daripada apa? Tauhid yang betul, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Itu baik kesan dia. Datangnya keimanan. Percaya kepada rukun-rukun iman, percaya kepada ruh akhirat tu, balasan, pahala, syurga, neraka. Setiap perkara akan ditentukan balasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara yang paling penting. Akidah, tuan-tuan sekalian. Pasok dia ada. Tak ada pasok, ngata gaul ke? Tak ada pasok, ngata gaul ke? Kita buka. Kalau kapal tu panggil dia sahur. Sahur tak ada, lok sahur. Tak ada sahur. Tak ada sahur. Dah. Bagi tak ada kemudi. Tak ada sahur. Dah ikat langsung. Dah ikat. Sampai kalang dah ikat orang sahur, duduk mana kapal tu duduk cari. Duduk mana? Kalau tak ada diikat dengan akidah ni, tak tahu mana tuan-tuan sekalian kita ni. Duduk mana orang kita ni? Kalau tak ada diikat dengan keimanan, tak tahu mana kita ni. Kau ni duduk minum, kau ni duduk duduk mana dah kita cikgu ni? Kalau tak ada. Dah. Ni kita diikat dengan keimanan. Ada datang masjid, sembahyang. Sebab apa? Diikat dengan keimanan tu. Kalau duduk mana tak tahu, payah duduk tempat maksiat mana pun dah tahu kita ni. Wal amalus soleh, dan juga pada mendapatkan amal soleh. Itulah amal soleh lah bekalan kita yang datang dari takwa. Al-amal as-soleh, kita buat yang benda baik. Pada buat benda baik itu, masa buat benda baik itu, sedang buat benda baik itu, maka kita meninggalkan lawan dia. Kau jahat tu, ya, kita mengerjakan sembahyang, maknanya kita tidak meninggalkan sembahyang. Wa amal soleh, halal. Wa min daf'i ma yabghaduhu Allah minal kufri wal fusuqi wal asyan, dan juga jihad ni berlaku pada menghalang, menolak, meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah benci apa? Al-kufur, kufur,
Allah benci. Kekufuran. Fasik, al-fusuq, fasik wal isyan, dan juga maksiat. Kufur, kafir, engkar pada Allah Subhanahu wa taala, engkar kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima Islam sebagai agamanya. Yahudi, Nasrani, didatangkan dengan Nabi kepada dia, Nabi Musa alaihissalam, dengan kitab Taurat. Orang yang beriman tak apalah, beriman bersama Nabi Musa, menerima Taurat, mati di dalam dia, tak ada kisahlah. Mereka itu Islam lah. Islam ajarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, boleh masuk syurga. Tapi Yahudi yang tidak mengikut Taurat, menolak Taurat. Taurat menyatakan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tengok belawang dia, dia tengok orang Yahudi ni tengok Taurat ni membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pergi ubah, tahrif kandungan Taurat itu. Menyeleweng, mereka ini menyeleweng Taurat yang sebenarnya. Sebab apa? Kalau pegang waktu, di dalamnya mengandungi kandungan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ciri Yahudi itu. Golongan dia masuk syurga, dia kata. Nasrani juga orang menyeleweng lah, golongan dia je masuk syurga, dia kata. Dia balak, Yahudi Nasrani dia balak. Yang mendakwa dia je masuk syurga. Yahudi mendakwa dia masuk syurga, Nasrani mendakwa dia masuk syurga. Masing-masing tidak mengiktiraf satu sama lain. Kita Nabi Musa kita iktiraf, Nabi yang wajib kita imani. Nabi Isa alaihissalam juga Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita imani. Yahudi dia menolak Isa alaihissalam. Orang menyeleweng ni dia menolak Isa alaihissalam, dia menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan Nasrani mereka menolak Nabi Musa alaihissalam dan juga kitab Taurat, dan juga menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Nampak tu? Apa? Islam tu, Islam yang benar itu membenarkan kerasulan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, membenarkan Taurat, membenarkan Injil yang sebenarnya. Itu. Jadi Allah membenci segala kekufuran ini dan juga kefasikan. Melakukan kerosakan dalam bumi, melakukan maksiat. Di kalangan orang Islam ada yang fasik, untuk melakukan kerosakan, melakukan maksiat, tak ada kebaikan, sikit sangat buat baik, banyak buat rosak. Islam tapi fasik, bergelumang dengan dosa-dosa besar, jadi fasik, bergelumang dengan dosa-dosa besar. Kerja ni apa? Cari duit je, lepas tu habiskan pada tempat maksiat. Itu. Ini gambar. Cari pitih, cari pitih pun lita bukan dah, halal ke haram. Lepas tu cara menghabiskan duit pula, lita bukan pula pada maksiat. Itu je hidup dia, tuan-tuan sekalian. Ini kena elok ni, kena elok. Menjadi orang yang fasik. Kiri kanan, depan belakang, atas bawah, melakukan kefasikan saja, melakukan kedurjanaan, kederhakaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat, tuan-tuan sekalian. Sengeleng buat jahat, sengeleng buat jahat, terang-terang buat jahat. Itu
wal isyan, kemaksiatan. Sama lah. Fasik ini sebab banyak sangat melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar. Maksiat pula ada hak besar, ada hak kecil. Dan manusia ni pada keseluruhannya tidak terlepaslah daripada melakukan maksiat. Kita juga dah. Mana kita sini ada sedikit sebanyak dan kita melakukan maksiat. Tapi kita disarankan supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan al-inabah, ar-ruju' ila Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertaubat dan beristighfar dan cuba untuk memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Kehendaknya kita makin hari makin comel. Hati itu makin bersih, makin tunduk, makin patuh, makin berasa ihsan hati itu. Kena begitu semua hari-hari ini. Jadi itulah di antara gambaran yang diberi oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah berkait dengan makna jihad. Al-jihadu haqiqatuhu al-ijtihadu. Sungguh-sungguh, kena ada sungguh-sungguh, kena niat bersungguh-sungguh nak buat ni. Allah, supaya Allah memberi taufik, hidayah kepada kita, biar jadi nak buat, tuan-tuan sekalian, insya-Allah fi husuli ma yuhibbu Allah min al-iman wal 'amal as-salih wa min daf'i ma yabghaduhu Allah min al-kufri wal fusuq wal 'isyan. Wa min hadzal mafhumul wa min hadzal mafhumil wadih asy-syamil lil ijtihad yatabayyana annahu yaqa'u fi min ad-da'wati fi markazil wasilati litahqiqi ahdafiha. Jadi ini adalah suatu konsep yang jelas, yang sempurnalah, yang cukup, yang komprehensif, mendefinisikan makna al-jihad. Jadi daripada definisi ini, maka jelaslah bagi kita bahawa jihad itu dia berlaku pada dakwah, pada bidang-bidang, pada perkara-perkara untuk merealisasikan tujuan-tujuan jihad itu, tuan-tuan sekalian. Jadi jihad ni dia berlaku pada perkara-perkara hak yang kita nak tadi tu, pada menghasilkan keimanan, taat kepada Allah, jauhkan perkara yang Allah benci. Ini perkara ni ia bertumpu pada perkara ini. Jihad ni ia bertumpu pada perkara yang disebut oleh para ulama itu, pada perkara-perkara keimanan, pada perkara-perkara melakukan amal soleh, pada perkara-perkara menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah benci. Inilah perkara yang memerlukan kesungguhan kita. Inilah maksud al-jihad pada hakikatnya. Wa huwa al-wasilatu li ta'rifin nas bit-tasawwur as-sahih 'anil khaliqi wal kauni wal hayati. Iaitu jihad ini pada perkara-perkara, pada cara-cara untuk memperkenalkan manusia ini dengan tasawur yang betul. Dia faham ni, ini masalah kadang-kadang ia berpunca pada masalah tasawur dah lepas hari. Kita ni makhluk apa pun dah lepas, kita tak tahu lagi kita ni siapa. Waktu ada masalahnya.
Kita hakikatnya hamba, tapi berperangai bukan hamba. Itu masalah. Kita mengakui kita hamba, tapi tidak nampak jelas pada diri kita ni yang kita hamba. Yang nampaknya degil, yang nampaknya degil, sombong. Itu kita mendakwa kita hamba, kita menerima kita hamba, tapi berperangai tak macam hamba. Tindakan kita tak apa nampak macam hamba, perbuatan kita pun tak nampak macam hamba. Sebagai hamba Allah, tak ada kerja dalam kita. Kita menerima at-taslim. At-taslim, kita menerima, kita menyerah. At-taslim wastislam, kita menyerah, kita menerima. Al-inqiyad wal-id'an, kita tunduk, kita patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong, jangan angkuh. Kita kenal siapa kita. Kita hamba, kita yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencipta, Allah yang disembah. Hakikat alam pula macam mana? Al-kaun, makhluk, semua ni makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberi faedah kepada manusia, ditakbir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sesuatu pun yang terlepas daripada pentadbiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu ni semuanya, benda halus macam mana pun adalah di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kasar-kasar tu, hujan, angin, langit, matahari, bulan, cakrawala, planet, semua ni di bawah kekuasaan Allah sendiri. Hatta kecil-kecil je, daun jatuh ke, rembusan yang sangat halus ke, apa, semuanya di bawah pentadbiran Allah. Dan dia dibuat untuk memudahkan kita, untuk manfaat manusia. Sampai akhir masanya sistem ni runtuh apabila tiba takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila tiba ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sistem ni akan hancur. Apabila datangnya al-qiyamah wal hayah, begitu je lah kehidupan. Kita perlu mempunyai tasawur yang jelas. Kehidupan kita ni biar jelas. Min aina, dari mana kita, limadha, dan kenapa kita di sini, wa ila aina, dan ke mana kita. Inilah soalan-soalan falsafah yang perlu ditanya oleh setiap orang, dan setiap orang mesti memahaminya. Ini dulu dia kena faham dulu. Limadha khuliqa, mengapa dia diciptakan, limadha, wa ila aina, dan nak ke mana, ke mana. Ini soalan-soalan yang perlu ditanya. Kita insya-Allah telah memahaminya. Begitu jugalah kehendak kita, generasi-generasi bawah itu juga perlu memahami. Dan apabila mereka ini telah mencapai tahap boleh berfikir, maka kefahaman ini perlu diberi kepada umat Islam, generasi-generasi baru. Kadang dia hanyut kalau tidak diasap dengan soalan-soalan begini. Generasi kita macam mana, negara kita macam mana, tuan-tuan sekalian. Kerana suatu tamadun itu, dan nak tengok macam mana negara akan datang, tamadun Melayu akan datang, Melayu Islam akan datang ni. Dia tengok tu generasi-generasi sekarang ini. Maka itulah gambaran bagaimana tamadun Melayu Islam kelihatan pada masa akan datang. Ini yang kita kena bentuk dia. Kita beri acuan kepada dia. Ini adalah tugas kita, para pendakwah, tugas kita, para pemimpin. Kita jadi pemimpin, kita jadi pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin.
Jadi sekadar itulah saja tuan-tuan sekalian tazkirah pada malam ini. InsyaAllah kena bertindak InsyaAllah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bertindak atas landasan kehendak agama ini, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.